Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan yang berusaha, Tuan Pengurusi Masjid Parit Setongkat serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Haji, para guru, para asatidzah, sidang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, sedalam-dalam, setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kita rafa' puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan pandangan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita, yang hari ini Allah Ta'ala beri kita ruang dan peluang, masa dan kesempatan, sihat dan kekuatan. Pada hari ini dah sampai ke 27 Rajab. Allah masih lagi beri kita ruang dan peluang, masa dan kesempatan, sihat dan kekuatan. Buat sedikit pengorbanan, tinggalkan rumah yang kita cinta, yang kita rasa rumah itu kita boleh duduk selama-lamanya. Kita tinggalkan sekejap, kita pergi ke satu tempat yang Allah ada janji ini tempat yang paling Allah suka berbanding dengan apa saja yang ada kat dunia ini, yang namanya masjid. Esok belum tentu ada ruang tuan-tuan dapat peluang. Esok belum tentu ada ruang yang sama kita dapat peluang. Belum tentu. Esok
Belum tentu ada masa yang sama kita sempat. Belum tentu. Esok belum tentu ada sihat yang sama seperti ini kita kuat nak ke masjid. Belum tentu kan. Hari ini bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, ada ruang dapat peluang, ada masa diberi kesempatan, ada sihat diberi kekuatan. Esok belum tentu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai hari ini Allah pilih kita buka tirai baru, tirai 27 Rajab, maksudnya Maghrib, kita sampai ke tempat yang Allah paling cinta. Nabi sebut ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha, tempat dekat dunia ni yang Allah paling suka ialah masjidnya. Wa abghadul biladi ila Allah Ta'ala aswaquha, tempat dekat dunia ni yang Allah Ta'ala paling tak suka ialah pasar-pasar. Hari ini kita berada di tempat yang Allah sangat suka. Mudah-mudahan kita berada dalam golongan hamba-Nya Allah yang Allah suka. Dan Nabi sebut al-masjidu maimun wa maimunun ahlaha. Al-masjidu maimunatun wa maimunun ahlaha. Masjid itu tempat yang sangat bertuah, dan sangat-sangat bertuah siapa jadi ahli masjid. Al-masjidu maimunatun wa maimunun ahlaha. Masjid itu tempat yang sangat-sangat bertuah. Mana lagi ni kita nak banding tempat yang paling bertuah? Dah tak boleh banding lagi kalau cari ni. Ada tempat yang sangat bertuah lah. Mana lain daripada masjid? Mana ada? Ada tempat lagi lah yang Allah paling cinta. Mana dia selain daripada masjid? Mana ada? Mudah-mudahan kalau ada lah. Dan wa maimunun ahlaha, dan sangat-sangat bertuah tuan-tuan hari Allah pilih kita jadi ahli masjid. Dan alhamdulillah berbicara kita sementara menunggu Isyak, seketika berhubung tentang Isra, mungkin tak sampai Mi'raj. Itu bakal boleh selesai Isra'nya. Kita sambung tadi khutbah Jumaat, sedikit nukil daripada kisah Mi'raj. Hari ini kita Isra'nya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berbetulan hari ini adalah malam 27 Rajab, iaitu malam Nabi di Isra' wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti yang dibacakan dalam ayatul Quran tadi. Subhanalladzi, Jumaat tadi boleh disebutkan, asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Jangan hari ini kita rasa ragu, jangan kita rasa tak yakin. Yakinlah Isra Mi'raj. Berimanlah kita, kerana Isra Mi'raj inilah menguji sejauh mana iman kita. Yakinlah Isra Mi'raj itu berlaku. Allah telah sebut dalam surah Al-Isra ayat 1. Yakinlah Nabi, Allah perjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Yakinlah. Walaupun masanya lepas Isyak balik sebelum subuh, yakinlah. Jangan ragu, yakinlah. Tak ada yang mustahil. Kerana Nabi dibawa, bukan pergi sendiri. Yakinlah. Lebih singkat daripada masa itu pun boleh Allah lakukan. Kalau hari ini yang berlaku di hadapan kita, mungkin kita ada anak belajar kat Mahat Johor contohlah, lama anak tak balik. Dekat kampung ni durian atau rambutan dah nak habis dah. Kerana dia tak balik-balik, kita kutip kejahatan tas rambutan. Kita kumpul rambutan masuk dalam kereta. Nak bagi mana rambutan ni? Nak bagi Johor atau ada anak. Dekat rambutan tu ada semut yang ikut, bukan kerengga. Semut kecil. Masuk dalam kereta, dia pun keluar, kereta pun jalan. Semut sempatlah jengak kanan kiri. Dia tengok apa? Tengok suasana dalam perjalanan. Sampai Johor 3 jam, 2 jam setengah. Sana 2 jam setengah, 5 jam.
Balik lagi 2 jam setengah, 7 jam setengah sampai Muar semula. Sampai Muar, semua tadi keluar. Dia beritahu mak dia, mak, tadi aku pergi Johor. Agaknya mak dia percaya tak? Mak, aku tadi pergi Johor. Johor mana? Mak Ahad Johor. Tonton, mak dia percaya tak? Gila tau mak dia nak percaya. Gila tau nak percaya. Tadi punya pergi. Tapi tak, kena yakin, percayalah, semua tu dibawa kereta, bukan jalan sendiri. Kalau mak dia nak cerita kan, dulu nenek kau pergi Johor 12 tahun baru balik. Kalau dia nak cerita lah 12 tahun tau. Ini kau 7 jam, jangan nak bohong. Ini pun tak ada mustahil. Dia naik kereta tau, dia dibawa, tuan-tuan, Nabi dibawa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah yang bawa hambanya daripada mana? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waktunya bila? Siang ke malam? Malam lagi pula tu, nak menguji iman tu. Percaya ke tak percaya? Tempatnya pula, kilometernya tu 1293 km. Naik kapal terbang 1 jam 40 minit lebih kurang. Ini pergi lepas Isyak, balik sebelum subuh. Kita percaya je, jangan tak percaya. Kira-kira pada tanggal 27 Rajab. Ini bukan tarikh yang tetap tepat. Kerana ada khilaf tentang tarikh Nabi Isra' Mi'raj. Cuma dalam kitab Fathul Bari, dan pendapat yang kuat ialah malam 27 Rajab. Setahun sebelum hijrah. Kalau ikutkan setahun tu, 18 bulan selepas Isra' Mi'raj baru Nabi hijrah. Setahun setengah tu. Dan Isra' Mi'rajnya ialah tahun ke-11 jadi Rasul. Bukan tahun sebelah hijrah, bukan. Tahun ke-11 jadi Rasul. Dah 11 tahun jadi Rasul baru dapat kefarduan sembahyang. Terjadi Isra' dan Mi'raj itu, terbuka bumbung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan sambung cerita Jumaat tadi. Lalu turun Jibril alaihi salam dalam kitab Jam'ul Fawaid. Jibril bersama Mikail. Turun Jibril, ketika itu Nabi sedang berbaring di antara 2 orang, antara Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Ini bapa saudara. Nabi berada di tengah-tengah, sebelah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, sebelah Sayyidina Ja'far ibn Abdul Muttalib. Ayah Nabi apa nama? Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ini dia baring antara 2 saudara, anak saudara sayang. Tidur himpit. Lantas dibawa Nabi yang mulia ke Baitullah. Oleh siapa? Oleh Jibril, ketika ia terletak berbaring antara dua saudara tadi. Hal ia masih ngantuk, tidak tidur dan tidak jaga. Terjemah sendiri. Nabi masih ngantuk, tak tidur, tak jaga. Terjemah sendiri. Maka dibawa oleh Jibril sebuah bijana, bekas wadah yang diisi emas, yang bijana emas berisi hikmah dan iman. Nak tanya saya macam mana isi iman dan hikmah dan iman dalam bekas ni? Allahu Akbar. Allah lah yang tahu. Ini mukjizat agung, kerjanya Allah, perintahkan malaikat Jibril buat kerja tu. Macam mana diisi bijana emas isi iman dengan hikmah ni, macam mana? Ikut saja. Kerjanya Allah, perintahkan kepada malaikat Jibril. Itu yang dia buat. Lantas ia belah dada Nabi yang mulia dari lekuk di bawah lehernya hingga ke perut. Lalu ia keluarkan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia cuci hati yang mulia itu dengan air Zam-Zam. Kemudian ia penuhkan dengan hikmah dan iman tadi, lalu ia tangkupkan semula. Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Isra' wal Mi'raj nak jumpa Allah yang maha mulia, nak dapat hadiah yang termulia yang namanya solat.
dibawa oleh malaikat yang mulia yang nama Ruhul Qudus, malaikat Jibril. Tuan-tuan, dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya. Nak jumpa siapa? Nak jumpa Allah. Dan tahu, ini adalah kali keempat dada Nabi dibedah. Umur 4 tahun, umur akil belum balik, mumayyiz, akil belum balik, mumayyiz, boleh beza antara baik tak baik. Kalau pisau antara tajam dengan tumpul belakang, antara daging kambing dengan kacang tanah, contoh bagi kita lah. Umur akil belum balik, Allah perintah malaikat Jibril kali pertama keluarkan hati Nabi, dicuci. Ada apa cemar noda pada hati Nabi? Punya Allah nak jaga insan mulia ini. Kali kedua, umur baligh. Dalam riwayat mengatakan, kita anak-anak kita lah, sekolah agama cucu kita. Umur 15 tahun, dikeluarkan lagi hatinya. Kali kedua, dicuci lagi dengan air Zam-Zam. Untuk apa? Kalau kita sekarang 15 tahun ni, mulalah taklif, memikul tanggungjawab hukum-hukum syar'i. Wajib kena buat, haram kena tinggal. 15 tahun. Kalau kita ni dah mula dinilai dosa pahala. Kemudian di malam 17 Ramadan di Gua Hira, lebih kurang 2 tahun 7 bulan bertahanus, mengasingkan diri daripada kaum dia, duduk di Gua Hira tu 2 tahun 7 bulan. Berulang alik. Kadang tak balik Sayyidina Khadijah yang datang hantar makanan. Malam 17 Ramadan, nak dapat ayat Quran yang mulia dengan kerja dakwah yang sangat mulia dari yang maha mulia, Allah keluarkan, perintahkan Jibril, keluarkan lagi hatinya, dicuci lagi. Ada cemar noda apa ni hati Nabi ni? Ada dosa apa? Itu pun dicuci, hati yang telah bersih dicuci. Tuan-tuan, kita besok nak jumpa Allah, hati kita ni cuci ke tak? Di situ dibuat cemar-cemar noda, tak ada noda apa pun lagi. Kalau hati kita ni mungkin tak rintik-rintik hitam, cemar-cemar noda ataupun tumpuk-tumpuk hitam, tak tahulah. Wah, dahsyat kalau tumpuk ya. Kali keempat dicuci, umur Nabi 51 tahun. Setelah buat kerja dakwah 11 tahun. Allah perintahkan malaikat Jibril bawa dia untuk dapat hadiah yang sangat mulia yang namanya salat. Tuan-tuan, kita besok jumpa Allah, mati itu pasti. Jumpa Allah itu pasti dihadapkan di mahkamah Rabbul Jalil. Ini yang tak pasti, selamat ke tak selamat itu tak pasti. Kalau hati kita ada cemar lah, ada noda lah, agak-agak ada tempat kita sebelum ke syurga. Nilailah diri kita lah. Dan hati Nabi dicuci dengan Zam-Zam. Hati kita, ulama kata, kena cuci dengan banyak beristighfar dan bertaubat. Dan ini bulan Rajab adalah bulan istighfar, nanti bulan Sya'ban bulan salawat, nanti bulan Ramadan bulan Al-Quran. Maksudnya lebihkan itu, bukan Rajab ni kita tinggal baca Quran. Ini bukan bulan Quran, apa baca Quran, bukan gitu. Ini Sya'ban bulan salawat, bukan bulan Quran, apa baca Quran, bukan gitu. Dianjurkan untuk kita cucikan hati kita dengan banyak beristighfar dan bertaubat. Kan ada doa yang disuruh kita amalkan di Rajab, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Dianjurkan. Manalah tahu selama 26 malam Allah tak pandang pun tangan kita yang menadah. Allah tak nak dengar pun rayuan kita. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, Engkau ampuni aku ya Allah, Engkau sayangi aku ya Allah, Engkau jadikan aku hamba yang bertaubat ya Allah, Engkau terimalah taubatku ya Allah. Selama 26 malam mungkin Allah tak nak dengar kita punya rayuan. Mungkin Allah tak nak pandang tangan kita yang dah
Mana tahu malam ini, malam 27 Rajab ni, Allah nak pandang kita punya, Allah nak pandang kita punya tadah tangan, Allah nak dengar kita punya rayu. Jadi ini bulan dianjurkanlah, banyakkanlah kita zikir dengan Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Allah, Engkau sayangilah ya Allah. Allah, Kau jadikanlah aku hamba yang bertaubat ya Allah. Terimalah taubat aku. Selain daripada Pak Imam baca tadi apa? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan berhenti doa tu. Sebab setelah sampai riwayat kepada kita apa dia? Nabi mohon untuk sampai Ramadan, bukan 2 bulan. Rajab dan Sya'ban. Balik Ramadan, ya Allah berkati Rajab ya Allah, berkati aku Sya'ban ya Allah. Kau sampaikanlah aku ke Ramadan, bukan 2 bulan tuan, 6 bulan. Punya mengharap baliknya Ramadan 6 bulan. Cuba kiralah sendiri 6 bulan tadi pada bulan berapa? Ini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim hari ini, kalau hati Nabi dicuci, dibersihkan untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala, kita ni macam mana? Andailah ada cemar-cemar kotor dengan sebab dosa-dosa yang kita buat, macam mana macam kita jumpa Allah ya? Selamat ke tak selamat? Mudah-mudahan selamat. Doa jelah selamat. Kemudian setelah ditutup dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihadirkan seekor binatang yang panjang badannya, warnanya putih, badannya lebih besar daripada haimar dan lebih kecil daripada bagal. Lebih besar daripada haimar, ini keledai ini. Lebih kecil daripada bagal, ini pun jenis keledai lah. Macam lembu dengan kerbau lagi tu. Sama dia tu, tapi lebih kecil ni kan. Nak kenalkan kita, bisa melangkah sejauh mata memandang, kerana kecepatan melangkahnya itu kelip hilang kalau dia melangkah lah. Maka disebutkan, dinamakan ia sebagai burak. Apa dia burak? Burak tu kilat, barqun. Burak tu kilat, barqun. Tuan-tuan, ada perkataan burak. Perkataan ni nak samakan yang namanya kilat dengan namanya kilat tu. Dalam hadis yang disebut kama warada fil hadis. Dalam hadis yang panjang bawah tu, kama warada fil hadis, seperti mana disebut dalam hadis, man hafadha ala haula'is salawat al-khams, siapa yang dia boleh memelihara solat yang 5, akramallahu ta'ala bi khamsin hisal, Allah akan kurniakan bagi dia dengan 5 kemuliaan. Kita nak ambil yang keempat. Apa yang keempat? Yamurru ala siratal barq. Yang keempat, orang ini esok dari kebangkitan Allah bagi lalu titian sirat pantas macam kilat. Yamurru ala siratal barq. Nak ambil perkataan burak itu, awak agaknya macam mana dia pantas. Sampai besok kita tak perasan, kita berdialog dengan malaikat, wahai malaikat, mana ni yang cerita dulu ada sirat ni, riwayat sampai 500 tahun naik membukit, 500 tahun merata tur, 500 tahun turun, 1500 tahun, ni mana? Dah berlalu dah. Rupanya kita tak perasan ada sirat. Siapa dia? Orang yang saban waktu, saban hari afdalnya dia buat pengorbanan. Solat dia macam mana? Awal waktu. Solatnya bagaimana? Berjamaah. Berjamaah di mana? Di tempat adzan diadzankan. Insya-Allah nanti diberi peluang lalu titian sirat pantas macam kilat. Tak cukup yang keempat, kita ambil yang pertama. Apa yang pertama? Akramallahu ta'ala bi khamsin hisal. Al-awwal yurfa'u anhu dhaiqil 'aish. Allah angkat kesempitan hidup. Orang yang jaga sembahyang 5 waktu kan, awal waktu berjamaah di mana tempat azan diazankan, memang tak sempit. Rezeki Allah susun.
Memang tak sempit hidup dia. Kalau hidup sempit juga ada masalah, kena cek belakang sembahyang. Satu yurfa'u anhu dhaikil aish, Allah angkat kesempitan hidup kalau dia sempit. Yang kedua, yurfa'u anhu azab al-qabr, Allah angkat azab kubur. Kalau bersalah lah kita masuk kubur, kena pengorbanan dulu tu 5 waktu, awal waktu berjamaah dengan tempat azan diazankan, itu korban buat Allah punya suka. Angkat saja azab kubur. Sebab apa? Dia iman, dia beriman kepada itu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yu'tihillahu kitabahu biyaminihi, Allah beri dia nota catatan amal dengan tangan kanan. Kan selamat tu. Kerana apa? Kerana dulu cari jalan selamat. Yang keempat, ini yang keempat, yamurru ala siratikal barqa, dah dapat nota amal tangan kanan, apa benda lagi nak buka tangan kiri? Allahu, maka Allah bagi pulang, kau lalulah sirat pantai macam kilat. Yang kelima, kerana kerjakan 5 sungguh-sungguh, yadkhulul jannata bighairi hisab, Allah masukkan syurga dengan tanpa dihisab. Jangan kata kita boleh lepas soal hisab. Mungkin di masjid sini saya pernah sebut, jangan kita rasa hisab kita boleh lepas. Tuan-tuan, Nabi punya zikir ada satu yang Aisyah dapat dengar zikirnya Nabi. Yang ini almarhum Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam amalkan. Kita kenalkan Tuan Guru kan? Dia amalkan. Apa dia amal? Yang Nabi zikirkan, Aisyah isteri dia dengar. Apa dia? Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Tuan-tuan, Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, begitu sekali kemohon, apa dia mohon? Ya Allah, Engkau hisab aku ya Allah dengan hisab yang ringan ya Allah. Semua bisa dihisab, semua bisa dihisab. Mudah-mudahan dengan sembahyang kita tadi kita usahakan, mudah-mudahan yadkhulul jannata bighairi hisab. Nabi pun jadikan lafaz ini diulang-ulang, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allah Engkau hisab aku dengan hisab yang ringan ya Allah. Dan Sayyidina Aisyah cakap apa? Ya Rasulullah, apa ada dosa kau dengan Allah? Kau minta Allah bagi. Sampai Aisyah pun pernah minta, kau doakan aku untuk aku diampuni, kau doakan aku tak masuk neraka. Nabi pernah doakan. Nabi kata, Aisyah, apakah kau tak patut aku minta? Andai kata aku Allah hisab dengan hisab yang berat, aku pun tak lepas tuan. Nabi sebut, aku ni kalau dihisab oleh Allah Ta'ala, aku pun tak lepas. Dia mohon apa? Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi Muhammad, subhanallah. Contohnya dikasih oleh Allah subhanallah. Nak cerita buruk tadi tu, kan? Buatlah pengorbanan. Allah pandang korban kita. Tinggalkan rumah kita satu hari satu malam sekurang-kurangnya 5 kali. Datanglah kemari. Selagi ada ruang dan masih ada peluang. Selagi ada masa dan masih ada kesempatan. Selagi ada sehat, masih ada kekuatan, nanti Allah ambil tempatnya. Kita nak datang tak ada peluang tak? Jangan kita kata mustahil. Yang lepas dah berlaku, luas tempat, tak diberi peluang. Jangan kata boleh. Masa tu kan, kita tahu kan. Jangan kata kita sempat-sempat. Nanti satu masa Allah ambil kesempatan kita. Jangan kata kuat kan. Nanti satu masa Allah ambil kita punya kekuatan. Benda tu semua pinjaman ya. Kau pakai ke tak?
Yang patutnya ini adalah kita punya hak pakai. Jangan tak pakai. Okay. Berikutnya, Burak tadi. Kenapa? Bukan nama dia Burak. Kerana sifat itu. Kelajuan jalan seperti kilat, maka disebut Burak. Okay. Pada permulaan ia menunjukkan keliaran, maka Jibril berkata, hai Burak, sesungguhnya tidak pernah engkau ditunggang oleh seseorang makhluk yang lebih mulia daripada utusan Allah. Ini namanya Muhammad. Bila dengar nama Muhammad ini, Burak terus tunduk. Asal tadi masa nak ditunggang, subhanallah, macam lembu tak kenal orang, kuda tak kenal orang, macam mana kan? Bila sebut nama Muhammad, ini Burak pun kenal Muhammad. Umat Muhammad tak kenal Muhammad, tak kenal sembahyang, tak kenal puasa, tak kenal aurat, tak kenal masjid. Contohnya lah, belum lagi teman, mungkin belum sampai zaman itu. Ini umat Muhammad yang esok keperluan dia ke akhirat daripada ini insan kamil mukamil, inilah insan tak kenal macam mana gitu. Burak pun kenal. Bila sebut nama Muhammad, subhanallah. Setelah itu barulah Burak itu menjinak. Maka Nabi Muhammad pun menunggang dia, lalu berangkat bersama Jibril menuju ke Baitul Muqaddis, iaitu disebut Al-Quran tadi kan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna, menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dekat perjalanan malam, bagi tahulah Abu Jahal, Jahal, aku malam tadi pergi ke Baitul Muqaddis. Kata Abu Jahal apa? Engkau pergi? Abu Jahal, ini perjalanan aku biasa pergi Syam menjaga. Kau tahu tak? Aku pergi naik kuda 30 hari pergi, 30 hari balik tau. Kalau duduk di sana berniaga 30 hari, 90 hari. Engkau pergi pula lepas isyak balik subuh-subuh. Mana nak percaya? Kita wajib percaya. Dalam perjalanan ke Baitul Muqaddis dipertunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Belum Mi'raj, Isra, perjalanan bawah dulu, nanti Mi'raj baru naiknya. Okay, perjalanan bawah dulu. Sebagai gambaran, tamfil dan ibrah, sebagai permisalan dan sebagai perkara yang jadi contoh bagi kita nak ikut. Mana yang patut kita tolak, mana yang patut kita amalkan, amal. Bermula insya-Allah. Satu, Nabi lihat seorang perempuan tua di tepi jalan. Lalu ia bertanya, apa ini ya Jibril? Apa Jibril kata? Jawab Jibril, jalan terus. Jangan tanya ni perempuan tua. Jalan terus. Kemudian yang kedua, ia dengar sesuatu yang menyimpang dari jalan menyeru, katanya, marilah ke sini ya Muhammad. Maka kata Jibril, terus jangan layan itu panggilan. Yang ketiga, ia bertemu seorang memberi salam. Apa salamnya? Sejahtera atasmu hai awal, sejahtera atasmu hai akhir, dengan salam assalamu alayka ya awalan wa ya akhira. Assalamu alayka ya awalan wa ya akhiran. Itu lafaz yang diberikan. Maka Jibril kata, ini jawab. Kemudian ia bertemu seorang memberi salam, dan ia bertemu seorang lagi yang demikian itu, cara salamnya sama. Selamat sejahtera atasmu hai awala, selamat sejahtera atasmu hai akhir. Maka Jibril kata, ini jawab, jangan tangguh. Ini ibrah pada kita. Orang beri salam terus jawab, jangan ditinggal atas qadar tumakninah. Jawab salam ada tumakninah ke? Anggarlah. Orang bagi salam, assalamualaikum, tak jawab dulu, waalaikumsalam, tak jawab, jawab terus. Yang tadi tu, hoi hoi, hai hai, hey hey, hello hello, ini jangan jawab. Kalau telefon, Imam, hello, nak jawab tak?
Jawab juga lah ya. Tak jawab kan bercerita kan. Ini panggil hui, jangan jawab. Muhammad, jangan jawab. Yang kena jawab apa? Salam kena jawab. Tuan-tuan, sekarang telah datang satu tradisi. Belum datang. Cuma disebut nantilah. Akhir zaman nanti, hujung-hujung dunia, akan sampai satu masanya orang beri salam hanya pada yang dia kenal saja. Orang yang dipangkat, Assalamualaikum. Orang ni biasa, senyum pun tidak. Akan datang dan berlaku. Bagi salam, pilih. Sedangkan Nabi kata, afshu salam, sebarkan tu, tak kira siapa. Yang saudara kita lah, yang satu kalimah. Kalimahnya apa? La ilaha illallah. Itu semua saudara. Kita amal tak? Amal insyaAllah kan. Kita tengok siapa ni yang datang. Oh, ni Pak Bilal. Assalamualaikum Pak Bilal. Tapi cuba dia orang biasa. Tahu je kita. Nak senyum pun malas. Astagfirullah. Akan datang kan. Sampai zamannya pada kita. Orang bagi salam pada khusus orang-orang yang dia kenal. Tak. Sedangkan semua tu saudara tu. Satu kalimah tauhid yang sama-sama kita ucapkan, la ilaha illallah. Apa Nabi jawab? Kemudian Jibril artikan bahawa perempuan di tepi jalan yang tua bertemu itu tadi, perempuan tua bukan perempuan muda, ialah tamfil bagi tuanya dunia. Itu tahun yang keberapa tu? Tahun yang ke-11 Nabi jadi Rasul. Mana tahun itu Nabi hijrah, lepas 18 bulan daripada Isra Mi'raj, mana sekarang 1448 tahun, lebih kurang. Umur masa Isra Mi'raj tu, tuanya dunia, Jibril kata, itu umur dunia. Agak sekarang ni dunia dah umur macam mana kayaknya? Itu belum hijrah tuan, belum hijrah. Hijrah bermula tinggalkan Makkah ke Madinah, itu hijrah. Tapi Nabi Isra Mi'raj tahun ke-11 jadi Rasul. Nampak satu orang perempuan tua, tinggalkan dia. Jibril jawab kendian, ini perempuan tua tadi ialah sama dengan umur dunia. Sekarang dah berapa? Agak sekarang dunia ni dah macam mana ke tuan? Itulah dunia. Azan. Ada yang tak tahu. Allah Akbar.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sikit lagi insya-Allah ni saya baca je. Tak payahlah nak huraikan cerita, tak baca je lah dua kitab ni. Yang saya pegang ni kitab Isra Mi'raj daripada Al-Quran dan Hadis susunan Maula Ahmad bin Hasan. Berikutnya tadi yang kita ingat, sesuatu yang menyimpang di jalan serta memanggil Tuhan supaya dekat kepadanya itu ialah iblis. Iblis pun kenal Nabi. Ia mengharap supaya Tuhan cenderung kepadanya. Kalau ketika itu Nabi sahut panggilan iblis itu, maka umat akhir ini akan cenderung kepada maksiat. Akan cenderung kepada maksiat. Iblis kerjanya ajak manusia kepada maksiat. Kalau ketika Isra itu Nabi sahut panggilan iblis, umat akan cenderung kepada maksiat. Tak sahut pun umat maksiat yang na'udzubillah itu. Berikut mana ni? Orang yang memberi salam kepada Tuhan itu ialah Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalam. Itu malaikat Jibril katalah. Berikutnya, ia lihat satu kaum yang menanam dan mengetam dalam satu hari. Tanam terus tumbuh benih itu, terus berdaun, berbunga dan berbuah. Berbuah terus diketam, hasilnya dapat. Tiap-tiap kali mereka mengetam ladang dan sawah, mereka kembali kepada keadaan sebelum diketam. Kalau dituai buahnya, tak tumbuh lagi bunga, apa yang tumbuh? Maka tumbuh buah. Subhanallah. Apa tu? Maka ia bertanya hal ini kepada Jibril. Jibril kata apa? Mereka ialah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Diberikan kepada mereka ganjaran 700 kali lipat, 700 kali ganda. Banyaklah kita bersedekah. InsyaAllah sedekah itu sebiji kurma nilainya tuan syurga. Cerita sikit dah tak apa. Satu masa malaikat Jibril turun jumpa Sayyidatuna Aisyah, serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah daripada Allah. Nabi Aisyah ada jaga satu orang perempuan. Perempuan ni bukan khadam, bukan. Dia memang suka membantu. Kalau khadam tu memang kerja 1% lah, tanpa gaji gitu. Okey. Maka berada di rumah Aisyah, Jibril kata pada Nabi apa? Keluarkan perempuan ini daripada rumah. Tak sesuai. Dia duduk kat rumah kau ni tak sesuai. Dekat tempat mulia ni dia tak sesuai. Keluarkan. Kenapa? Dia ahli neraka. Nabi kata ini orang baik ni. Zahir nampak ini pun buat apa? Malaikat Jibril kata perintah Allah, keluarkan itu perempuan. Jangan bela. Dia ahli neraka. Tuan-tuan, Nabi keluarkan perempuan. Dikeluarkan tu dengan dibekalkan satu uncang segugus kurma. Apa keperluannya? Sekiranya rasa lapar, makanlah kurma ni. Nabi bekalkan jajan. Lapar dia makan, lapar dia makan. 3 sebiji hujung perjalanan, hujung kurma sebiji. Adirat mengatakan dia dah makan separuh. Lapar tu dalam keadaan
dalam keadaan bakhil, dalam keadaan lokek, dalam keadaan kita memang tak kasih orang lah, cekik sendirilah kalau kita. Kan? Yang datang tu mengata dia telah beberapa hari tak makan, lagi lapar, maka separuh tu yang dia makan tadi, separuh dia bagi pada perempuan tadi. Bila diberi pada perempuan dia separuh kurma, Allah perintahkan malaikat Jibril jumpa Nabi, cakap perempuan tu ambil balik. Kenapa? Separuh kurma itu menjadikan surga untuk si perempuan tadi. Subhanallah. Ini menilai kita bukan sedekah separuh kurma, mungkin setandan kurma kita boleh pakai. Banyakkan sedekah lah. Ini yang berperang pada jalan Allah. Kiralah kita tak berperang mujahadah dengan kita korbankan duit kita untuk perkara-perkara kebaikan, insya-Allah sama ganjaran mudah-mudahan. Ia sampai di satu golongan yang dihempap kepala mereka dengan batu besar, tetapi tiap-tiap kali diremukkan kepala itu kembali seperti sedia kala, dan dilakukan demikian itu mereka dengan tidak putus-putus. Maka ia bertanya, siapakah mereka itu ya Jibril? Jibril kata apa? Mereka itulah umat Tuhan yang berat kepalanya untuk mengerjakan sembahyang. Akan bangkit nanti satu zaman manusia ini dia tak nak paksa diri dia masuk surga, dia rela masuk neraka. Tak nak paksa buat kebajikan, dia rela masuk neraka. Disuruh sembahyang, tak nak paksa diri dia untuk sembahyang, dia rela tak sembahyang tak apa, masuk neraka. Ada orang rela masuk neraka. Subhanallah. Ini yang meninggalkan sembahyang, ubat dia esok dia hempas kepala dia sendiri dengan batu. Kalau tadi dalam khutbah kepala dia hempaskan. Ni kita sendiri hari ni, orang yang meninggalkan sembahyang sebenarnya dia sedang mencari azab. Dan siapa yang mengazab? Allah sediakan, kau buat sendirilah azab tu. Buat sendiri. Kepala tu dihempas, batu itu jatuh saja kepala yang remuk jadi semula, batu tu dia ambil balik batu tu, dia hempas lagi kepala dia, jatuh semula kepala yang remuk jadi semula, dia hempas lagi, tak henti-henti. Subhanallah. Lagi ia lihat satu kaum yang atas kemaluan depan dan belakang mereka hanya ada tutupan dari perca-perca riuk-riuk, robek riuk, ditutup di kemaluan depan dan belakang saja. Mereka meragut ke sana kemari sebagai unta dan kambing. Mereka makan duri dan barang-barang busuk. Mereka telan bara dan batu neraka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, ni apa ni? Okey, kata Jibril apa? Mereka ialah orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta. Kenapa tak nak tunaikan? Sebab aku punya, aku yang kerja tungkus lumus, berhempas pulas aku dapat, apa perlu nak bagi orang? Ini memang sifatnya Qarun. Tuan, cari harta jangan tak cari. Harta yang kita dapat jangan lupa di situ ada harta orang lain. Kita milik pakai saja. Haknya Allah, jangan lupa ada hak orang lain. Tak nak keluar zakat, itulah jadi. Ia lalu segolongan manusia di hadapan mereka ada daging yang telah dimasak dan dalam satu kuali, dan ada pula daging yang mentah, yang kotor, yang busuk. Tetapi mereka makan daging yang mentah dan busuk tadi, sedang daging yang baik yang telah dimasak itu mereka biarkan. Maka ketika ditanya oleh Nabi, ya Jibril, apa hal? Jibril kata apa? Inilah lelaki, ada baginya isteri yang halal dan baik, tetapi ia pergi tidur dengan perempuan lain yang tidak halal baginya. Begitu juga perempuan-perempuan yang ada baginya suami yang halal baginya, tetapi ia bertidur dengan lelaki yang tidak halal. Terima kasih. Berikutnya, ia berjumpa seorang laki-laki sedang mengumpul satu bebanan berat yang ia tidak kuat nak angkat bebanan itu. Dia tak mampu nak pikul bebanan itu, tetapi terus ia menambah bebanan itu di atas pundak dia, di atas pundak dia. Dah tak kuat tu, kurangkanlah bebanan tu. Kenapa cari lagi, tambah lagi sampai dagu dekat lantai, isi lagi, kurangkanlah, dah berat. Apa benda tambah lagi? Berat, kurangkan. Ni terus ditambah.
Beratan beban itu. Maka tatkala Nabi bertanya, "Ya Jibril, ini apa hal?" Jibril kata, inilah dia kata gambaran ibrah lelaki daripada umat Tuhan yang sudah ada padanya amanah manusia yang tidak ia tunaikan, tetapi masih mahu ia menerima amanah yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Berikutnya, ia berjumpa segolongan manusia yang digunting lidah dan bibir. Ini Isra Mi'raj. Jumpa manusia yang berkuku besi, dia cakar-cakar. Yang tadi Jumaat kan, itu Mi'raj. Ini Isra, perjalanan ke Baitul Muqaddis. Apa? Ia berjumpa segolongan manusia yang digunting lidah dan bibir mereka dengan gunting besi dari neraka. Tiap kali digunting kembali lidah dan bibir itu kepada keadaan sebelum digunting. Maka waktu diminta keterangan, Jibril menjawab, inilah tukang penabur fitnah yang apa? Disebut kat sini tukang pidato dan penyambur fitnah. Tuan-tuan, fitnah sekarang bukan daripada mulut saja. Fitnah sekarang ni jari ni fitnah. Memang pun betul kalau Allah rakamkan, memang betul lah. Takkan kita nak nafikan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti mulut ditakhtim, dimetri, dikunci. Nak cakap apa ni kerjanya bohong. Dia cakap apa? Wa tukallimuna aydihim. Rupanya Allah dah sebut yang cakap tangan kamu. Sekarang zaman AI, zaman internet kan, tangan kita berfitnah lagi cepat. Forward saja. Belum tentu pastinya nak jawab apa. Kita dapat satu yang kita tak selidik, kita terus forwardkan bagi grup kita 10 orang, dia pun hantar 10, dia hantar 10, bermula daripada kita kan. Macam mana nak minta maaf kalau itu bukan perkara yang betul pun jangan disebar. Kalau betul kita sebar, itu adalah ngumpat. Kalau salah itu fitnah, kalau betul itu ngumpat. Habis nak buat apa? Sina Abu Bakar kata, masuk batu, diam je, jangan cakap. Apa nak jawab dengan jari-jari? Dan moden kan, bukan mulut je tak cakap, mulut kan tempat fitnah. Tapi yang disebut esok mulut dikunci, tangan bagi jawab. Yang jadi saksi apa? Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi adalah kaki-kaki kamu. Nak ada di mana kita? Nabi telah ditunjukkan di Isra ketika itu. Potong bibir, potong lidah, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Kenapa? Ini penabur fitnah. Besok potong tangan, potong jari, tumbuh lagi. Ia sampai dekat sebuah lubang kecil yang keluar daripadanya seekor sapi jantan yang gemuk besar. Lantas sapi itu mencuba hendak masuk kembali ke lubang yang kecil tadi tempat dia keluar. Tadi nak keluar, dah bagi keluar, masuk balik. Boleh masuk kan? Tetapi tidak bisa untuk masuk. Di waktu itu Nabi tengok apa hal yang kerja ni, tengok ada keluar masuk semua tak boleh. Jibril kata, ialah perumpamaan bagi seorang yang telah ucapkan sesuatu perkataan di mulut, lalu ia menyesal. Rupa dia cakap silap, cakap tak nak fikir, tak fikir cakap, nak ngata. Subhanallah. Dah rupanya bukan. Kalau menyesal nak patah balik macam mana tu? Terlajak perahu mungkin boleh, ciau kita boleh terbalik ke belakang. Terlajak kata, dah beritahu orang, sana pula sampai dah macam satu pokok dengan dahan, dengan ranting, daun yang rimbun. Macam mana nak bersihkan? Samalah dengan WhatsApp sekarang. Macam lembu gemuk keluar dari celah batu yang kecil, nak masuk semula. Mana mungkin? Itulah perkataan kita yang dia khawatiri. Kalau lah ni kita tersilap langkah, mudah-mudahan kita, sebab itu bulan ini bulan banyak beristighfar dan bertaubat. Dan bulan ini ialah kalau Nabi naik sampai kepada Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha Nabi diperlihatkan gulungan yang hilang dalam nur arasy Allah. Malam ni peristiwanya di Sidratul Muntaha, Nabi diperlihatkan gulungan lelaki hilang dalam nur arasy Allah. Nabi bertanya, "Hei fulan, kau siapa?" Sedangkan Jibril pun tak lepas.
Jadi dia kata cukup aku sampai sini, kau teruskan perjalanan. Tuan-tuan, bila ditanya, siapa kau? Rujuk dalam kitab Jam'ul Fawaid, Nabi kata, engkau ni malaikat ke? Dia kata, aku bukan kalangan malaikat yang hilang dalam nur main-main tak? Subhanallah. Kalau bukan malaikat ni kau anbiya ke? Aku bukan nabi-nabi. Kalau bukan nabi-nabi kan mursalin, aku bukan rasul-rasul. Kalau bukan rasul-rasul syahadat, aku bukan mati syahid. Tuan-tuan, siapa kata dia? Aku ialah umat Tuhan yang qalbun mu'allaqun fil masjid. Rujuk kita Jamul Fawaid, muka surat 91-92. Aku ni yang berada di sini tempat mulia, hilang dalam nur aras. Aku ialah umat engkau. Terkejut Nabi. Siapa dia? Orang yang hati sanubarinya mu'allaq, tergantung, terpaut pada masjid. Sikit-sikit masjid, sikit-sikit masjid. Tuan-tuan, ini nilai hari ini Allah bagi peluang kita untuk kita dapatkan masjid. Mudah-mudahan kita sikit-sikit masjid, jangan masjid sikit-sikit. Kita masih sikit-sikit masjid. Tak tahu nak jawab. Saya pun tak tahu nak jawab tak. Tapi mudah-mudahan kita belajarlah. Kita biarlah sikit-sikit masjid. 5 waktu dah okey lah tu. Lagi-lagi nak duha pagi kita datang solat duha. Nanti malam nak tahajud kita datang masjid. Dibolehkan. Yang kedua siapa? Aku umat Tuhan. Siapa orangnya? Yang hilang dalam nur arasy Allah. Rujuk Jam'ul Fawaid kita tengok kat situ. Umat aku yang bagaimana ni? Yang lisanan ratiban bizikrillah. Lidah dia ni basah, bukan mengumpat macam tadi tu. Bukan mengata tapi zikir pada Allah. Lisanan ratiban bizikrillah. Yang ketiga, siapa kau ni? Adakah engkau malaikat, engkau rasul, engkau anbiya, engkau syuhada? Bukan, aku umat Tuhan. Umat yang bagaimana kau tempat begini mulia? Aku ialah umat Tuhan yang tak pernah menyakiti hati mak bapak. Tuan-tuan, ada peluang ke kita besok dipilih oleh Allah di kebangkitan esok, diletakkan di tempat yang mulia? Itu ibrah, tamthil bagi kita hari, supaya jazbah, supaya timbul semangat untuk kita usahakan diri kita. Mudah-mudahan kita jadi hambanya Allah yang qalbun mu'allaqun fil masjid, lisanan ratiban bizikrillah, dan mahabbah kita dua ibu bapa. Jangan sampai kita buat salah. Kalau buat salah, dia dah tak ada, lupa atau belum minta maaf, apa buat dia tuan? Pergi kubur, cakap mak maaf, mak kata aku maafkan, besok nak datang lagi tak kita? Salah dengan mak, esok pagi pergi kubur, mak aku banyak salah, banyak salah. Mak kata aku maafkan, besok nak datang lagi tak? Tak. Jadi ulama kata apa? Kafarah dosa kita yang memang ada dosa mak dengan apa? Banyak-banyak sedekah. Ganjaran pahala sedekah, sampaikan minta pada Allah, ya Allah, andai kata ada ganjaran pada sedekah aku ni ya Allah, sampai kepada mak abah ya Allah, itu kafarah dosa anak kepada mereka. Dah tak ada yang minta maaf. Orang mati tak akan memaafkan orang hidup boleh maafkan orang yang mati. Aku lupa lihaza, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan minta maaf terlebih masa hari ini, mudah-mudahan minta halal ya. Dan terima kasih kerana sama-sama meraihkan Majlis Isra' Mi'raj untuk malam ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan daripada kitab Isra' Mi'raj, daripada susunan Hasan Ahmad Maula kita, mudah-mudahan ada kebaikan. Dan mudah-mudahan mana-mana yang kita mungkin terlepas perkara yang tak baik, kita istighfar banyak-banyak dan bertaubat di bulan ini, dan mudah-mudahan berikutnya lah insyaAllah. Dan mudah-mudahan mana-mana yang kita telah bawa kebaikan, kita teruskan kebaikan itu. Aku luka lihada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naqulu lihada wa nastaghfirullah al-azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.